Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azwan, wakil kumpulan 5, akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Kami terdiri dari 7 ahli, yaitu saya sendiri, Azwan bin Azman, kedua Nur Azwanida binti Muhammad Said, ketiga Nurul Farhana Azmira binti Muhammad Jamil, keempat Nurul Nabilah binti Muhammad Romeli, kelima Nadia Izzah Atirah binti Ahmad, keenam Nur Nadiah Nabila binti Japanis atau Osman, dan yang ketujuh Jasmine El Siheri. Pada hari ini kami akan membentangkan sebuah tajuk, yaitu tanggung jawab sosial dan kesukarelawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ania Izzah Atirah binti Ahmad dengan nomor matriks BS 21110401. Jadi, sekarang saya akan membentangkan pendahuluan bagi tajuk kami, yaitu tanggung jawab sosial dan kesukarelawanan. Definisi secara mendalam, seperti contoh-contoh bagi tanggung jawab sosial dan kesukarelawanan akan dibentangkan oleh ahli kumpulan saya yang lain. Jadi sekarang saya akan membentangkan definisi secara umum bagi tanggung jawab sosial dan kesukarelawanan. Tujuannya untuk memberi gambaran serba sedikit kepada Anda semua tentang apa yang akan kami bentangkan pada hari ini. Jadi pertama sekali, tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab ini dia ialah satu kewajiban yang dipikul oleh seseorang individu. Jadi setiap individu mempunyai tanggung jawab masing-masing. Sebagai contoh kita, sebagai pelajar, tanggung jawab kita apa? Belajar. Menyiapkan kerja yang diberi oleh guru. Sebagai seorang guru atau penjara pula, apa dia punya tanggung jawab? Mengajar. Contoh lain, polis, apa dia punya tanggung jawab? Menjaga keamanan, dan lain-lain. Oke, itu ialah definisi tanggung jawab. Yang kedua, apa itu sosial? Sosial nih, dia ialah hal-hal ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan masyarakat. Apa-apa saja, perilaku masyarakat, aktiviti kemasyarakatan dan dinamakan aktiviti sosial. Jadi, secara umumnya sosial ini ialah semualah yang berkaitan dengan masyarakat. Jadi, secara keseluruhan, apa itu tanggung jawab sosial? Tanggung jawab sosial ialah tanggung jawab kita terhadap masyarakat. Itu ialah tanggung jawab sosial. Yang seterusnya ialah kesukarelawanan. Kesukarelawanan ini dia ialah satu aktiviti yang kita lakukan untuk orang lain tanpa dibayar ataupun tanpa mengharapkan keuntungan. Kalau kita dibayar untuk melakukan sesuatu tuh, itu namanya kerja. Jadi, kata kunci untuk kesukarelawanan nih ialah tanpa dibayar secara sukarela. Itu definisi kesukarelawanan. Jadi, itulah definisi secara umum bagi tanggung jawab sosial dan kesukarelawanan. Pembentang yang seterusnya akan membentangkan tentang apa itu tanggung jawab dan kemahiran sosial secara mendalam. Sekian daripada saya. Terima kasih. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azwan dan saya akan membentangkan mengenai kemahiran sosial dan tanggung jawab. Apa itu kemahiran sosial dan tanggung jawab? Kemahiran sosial dan tanggung jawab merupakan keupayaan untuk memaparkan tingkah laku atau tindak balas lisan maupun bukan lisan yang sesuai. Bukan itu saja, ia juga adalah tingkah yang berlaku secara berkesan semasa proses interaksi dan pelakunya bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas untuk aktiviti masyarakat. Terdapat 5 ciri orang yang mempunyai kemahiran sosial dan tanggung jawab, yaitu mempunyai keyakinan diri, menghormati orang, berupaya untuk berkomunikasi dalam sosial konteks, memiliki kesadaran diri, dan bertanggung jawab. Yang pertama, mempunyai keyakinan diri adalah kepercayaan terhadap kemampuan yang merangkumi penilaian dan penerimaan diri sendiri. Seseorang yang mempunyai keyakinan diri akan bertindak balas dengan sewajarnya kepada jangkaan orang sehingga dia diterima
oleh orang lain dalam lingkungan sosialnya. Kedua, menghormati orang, yang bermaksud mengakui dan menghormati individu ataupun institusi, yaitu dengan menunjukkan rasa hormat dan pengakuan terhadap mereka. Seterusnya, komunikasi sosial ialah kebolehan untuk berinteraksi secara sosial dalam keadaan intensif dan tersusun. Bukan itu saja, kemahiran ini juga boleh membantu untuk membina hubungan dengan yang lain dan bekerja sama dengan masyarakat untuk mencapai matlamat yang sama. Keempat, kesadaran diri. Ia merujuk kepada pemahaman dan kesadaran terhadap tingkah laku etika diri dalam mengawal emosi semasa bersosial. Dan yang terakhir, yaitu bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah keupayaan untuk menghasilkan tingkah laku yang sesuai dalam masyarakat yang mempunyai pelbagai budaya, serta terlibat dalam sosial dan kebajikan activity. Seterusnya, terdapat dua jenis tanggung jawab sosial. Yang pertama, bersikap rasional terhadap masyarakat yang berbagai budaya, yaitu peka terhadap masalah masyarakat dan persekitaran. Selain itu, mampu untuk mengenali dan mengamalkan sikap rasional terhadap masyarakat berbilang kaum. Yang kedua, sumbangan kepada masyarakat. Ini adalah keupayaan untuk bertanggung jawab dan mengambil inisiatif menjadi sukarelawan dan mampu untuk bertindak sebagai agen. Contohnya menyertai aktiviti gotong royong ataupun aktiviti masyarakat yang diadakan oleh mana-mana pihak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Nadia Nabila binti Japanis alias Osman, pemegang nomor matriks BP 21110113. Saya akan membincangkan tentang bentuk-bentuk tanggung jawab sosial. Bentuk yang pertama adalah bentuk tanggung jawab sosial sebagai rakyat, di mana individu menjadi khalifah yang mempunyai rasa tanggung jawab dan amanah yang tinggi. Individu yang mampu mengawal tindakannya dan tidak melanggar undang-undang negara dan etika kerja adalah seseorang yang memiliki watak yang baik. Yang kedua adalah rakyat sebagai agen moral. Memastikan setiap tindakan yang dilakukan adalah etika yang baik tanpa perlu pengawasan oleh agensi penguatkuasaan luaran dan ancaman seperti hukuman atau tekanan masyarakat di sekeliling. Bentuk yang seterusnya adalah tanggung jawab sosial terhadap orang lain. Interaksi dan kerjasama merupakan asas sebagai hidup bermasyarakat. Yang pertama, individu adalah saling memerlukan. Manusia memerlukan satu sama lain untuk memenuhi keperluan hidupan, seperti sokongan moral. Yang kedua, saling memberikan kasih sayang. Manusia mestilah saling menyayang antara satu sama dengan yang lain untuk mewujudkan hubungan interpersonal yang baik. Yang ketiga adalah bentuk tanggung jawab sosial sebagai organisasi atau corporate. Kewajiban pengurusan sesebuah organisasi untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang akan membantu dalam kebajikan dan kebaikan kepada masyarakat dan juga organisasi. Ia secara umumnya bermaksud komitmen syarikat dan organisasi korporat terhadap keperluan sosial yang meliputi hak-hak masyarakat, penjagaan alam sekitar, kebajikan para pekerja, dan hak-hak pengguna. Sesebuah organisasi perlu menitikberatkan permasalahan tempat kerja, pekerja, pasaran, alam sekitar, dan komuniti seperti dengan mengembalikan keuntungan syarikat dalam bentuk dana, bantuan, dan hadiah. Bentuk tanggung jawab sosial yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap alam sekitar. Manusia perlu memahami tentang kepentingan memelihara ekosistem supaya dalam keadaan seimbang, karena ekosistem juga terdiri daripada sebahagian yang tertakluk kepada hukum ekologi semula jadi. Pelanggaran ke atas hukum-hukum ekosistem semula jadi akan mengganggu keseimbangan ekosistem keseluruhannya, yang mengakibatkan kemerosotan kesehatan masyarakat atau penduduk.
Antara langkah-langkah penjagaan alam sekitar yang boleh dilakukan oleh setiap individu adalah: yang pertama, menggunakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui seperti tenaga air, tenaga jisim, dan tenaga angin bagi mengurangkan pencemaran dan mengelakkan perubahan iklim yang mendadak. Yang kedua, menggunakan air secara berhemah. Yang ketiga, mengamalkan kitar semula. Yang keempat, menanam pokok bagi menggantikan pokok yang ditebang. Dan yang terakhir, menyertai aktiviti sukarelawan. Terdapat beberapa kepentingan tanggungjawab sosial. Yang pertama adalah menjaga kebajikan satu sama lain. Kebajikan sosial meningkatkan semangat patriotik rakyat kepada negara serta menunjukkan perpaduan rakyat di negara kita. Yang kedua, mewujudkan hubungan yang baik sesama insan. Tanggungjawab sosial akan mengekalkan perdamaian, persaudaraan, keadilan, serta menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang ketiga, menyedarkan masyarakat tentang tanggungjawab bersama menjaga alam sekitar. Tanggungjawab sosial terhadap alam sekitar akan menyumbang ke arah kesejahteraan planet ini untuk diwarisi oleh generasi masa kini dan generasi akan datang, di samping mengelakkan wujudnya penyakit yang berpunca daripada alam sekitar yang tidak terjaga. Seterusnya, kumpulan kami akan menerangkan tentang kesukarelawanan. Apa itu sukarela? Sukarela adalah seseorang yang melakukan sesuatu untuk membantu orang lain dengan rela, tanpa dipaksa atau dibayar untuk melakukannya. Apa pula itu kerja sukarela? Kerja sukarela adalah satu tindakan mengambil inisiatif terhadap sesuatu tugasan. Sama ada satu, memberi respon kepada sesuatu permintaan, atau kedua, mengambil inisiatif untuk melakukan permintaan tersebut. Sebagai contoh, kita mengambil tanggung jawab sebagai ketua melalui pencalonan, ataupun kita membuat inisiatif sendiri dengan mencalonkan diri kita sebagai ketua dalam sesuatu acara. Terdapat 4 jenis kesukarelawanan, yaitu kedermawanan, pembelajaran kemahiran, khidmat masyarakat, dan tindakan sosial. Kedermawanan adalah dengan menyalurkan dana untuk tujuan kemanusiaan. Pembelajaran kemahiran adalah perhikmatan yang memerlukan tenaga pengajar untuk mengajar dan meningkatkan sesuatu kemahiran. Sebagai contoh, membuat bengkel untuk mengajar cara menggunakan IT atau komputer. Khidmat masyarakat pula adalah kita memberikan dan menggunakan masa yang ada untuk membantu orang lain secara langsung, contohnya membantu membersihkan tempat yang dilanda banjir. Akhir sekali adalah tindakan sosial di mana kita bekerja untuk menghapuskan sesuatu sumber atau sebab, seperti mengutip sampah saraf di kawasan awam untuk mengelakkan pencemaran. Antara bentuk hikmat sukarela yang boleh kita tawarkan adalah ilmu, masa, ide, material, tenaga, kemahiran atau kepakaran, dan juga pengalaman. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Nur Azwanida binti Muhammad Said akan membentangkan tentang kebaikan menyertai sukarelawan dan manfaat sukarelawan kepada masyarakat. Terdapat banyak kebaikan jika menyertai sukarelawan. Antaranya dari segi kesihatan, para sukarelawan ramai yang mengatakan bahawa mereka merasa lebih sihat dan baik dari segi fizikal, mental dan emosi apabila menyertai kerja-kerja sukarelawan. Seterusnya, ia dapat mengurangkan tekanan dan stres kerana dapat mengisi masa lapang dengan membantu orang-orang yang memerlukan bantuan, serta sukarelawan dapat membantu dalam menangani dan mengurangkan stres masyarakat, terutama kepada mereka yang memang memerlukan bantuan. Dari segi komunikasi, jika kita melibatkan diri dalam sukarelawan, ia dapat membantu meningkatkan komunikasi yang lebih baik sesama masyarakat. Di samping itu, ia dapat meningkatkan pengetahuan terutama berkaitan kesihatan
kerana sukarelawan adalah antara individu penjagaan kesihatan yang lebih berpengetahuan dan sering terlibat dalam menjaga kesihatan masyarakat. Semua, penglibatan dalam aktiviti sukarelawan secara tidak langsung dapat meningkatkan kemahiran bekerja sesetengah individu seperti kemahiran dalam pengurusan masa, kemahiran berkomunikasi, kemahiran bekerja dalam pasukan dan kemahiran untuk bekerja secara lebih profesional sama ada secara sendiri ataupun berkumpulan. Kemahiran-kemahiran ini merupakan antara kemahiran yang penting dan diperlukan untuk setiap individu supaya dapat melakukan kerja dengan lebih efisien dan produktif serta dapat menghasilkan kerja yang lebih berkualiti. Dalam sukarelawan dan kewujudan sukarelawan ini juga sudah pasti mendatangkan manfaat kepada masyarakat. Terdapat banyak manfaat kepada masyarakat, tetapi saya akan kongsikan secara ringkas tentang manfaat sukarelawan kepada masyarakat. Antaranya seperti memberi kesedaran tentang kesusahan yang dihadapi oleh sebahagian masyarakat dan dapat mewujudkan masyarakat yang penyayang dan bersatu padu, dan yang terakhir, dapat memupuk perpaduan antara masyarakat. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih. Hai, nama saya Nurul Farhana Azmira binti Muhammad Jamil dan saya akan membentangkan tentang aktiviti-aktiviti kesukarelawanan di Malaysia. Di negara kita, terdapat banyaknya pertubuhan kesukarelawanan yang memainkan peranan yang sangat penting dan dalam menangani pelbagai isu konflik termasuk kemasyarakatan dan juga kemanusiaan. Namun, saya hanya akan mengulas beberapa pertubuhan daripada sejumlah bilangan tersebut. Pertama sekali, MERSI, yang disingkatkan daripada perkataan Malaysian Medical Relief Society. Ia merupakan sebuah badan sukarela antarabangsa yang memfokuskan satu matlamat, iaitu memberi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat sejagat. MERSI Malaysia juga merupakan salah sebuah pertubuhan bukan untung. Oleh itu, mereka hanya bergantung kepada pembiayaan ataupun sumbangan daripada organisasi ataupun individu yang bermurah hati untuk meneruskan perkhidmatan mereka. Seterusnya, memberikan bantuan tersebut kepada penerima. Antara bantuan yang disalurkan oleh mereka adalah seperti bantuan perubatan, pembangunan kesihatan dan juga bantuan risiko bencana kepada masyarakat. Seterusnya, yatim ataupun Yayasan Kebajikan Anak-anak Yatim. Ia merupakan sebuah pertubuhan bukan kerajaan ditubuhkan pada tahun 1992, memfokuskan anak-anak yatim dengan menganjurkan beberapa program dengan matlamat ingin memupuk nilai-nilai murni, meningkatkan pencapaian akademik, kemahiran dan juga motivasi dalam diri anak-anak ini tanpa mengira agama ataupun kaum mereka. Selain itu, terdapat juga Yayasan Sukarelawan Siswa ataupun YSS di mana mereka merupakan sebuah badan pertubuhan kerajaan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi ataupun KPT. Dilancarkan pada tahun 2012, pertubuhan ini mempunyai visi dan juga misi yang memfokuskan kelompok generasi muda ataupun dengan lebih tepat lagi pelajar institusi pengajian tinggi dengan hasrat ingin menyemai semangat kesukarelawanan dan juga semangat setia kawan dalam kalangan pelajar serta melahirkan ikon sukarelawan yang akan membantu dasar pembangunan negara kita pada masa yang akan datang. Seterusnya, Yayasan Salam Malaysia ataupun dikenali sebagai Salam. Salam ini merupakan sebuah pertubuhan bukan untung di mana mereka dibentuk untuk menggalakkan semangat sukarelawanan dengan memberi peluang kepada seluruh masyarakat di Malaysia untuk bekerja sebagai seorang sukarelawan untuk sama-sama bangkit dengan memberi bantuan kepada golongan miskin, golongan kurang upaya dan lain-lain lagi. Bukan itu sahaja, Jabatan Sukarelawan Malaysia ataupun RELA juga merupakan salah satu pertubuhan sukarelawan yang diisytiharkan sejak tahun 2013 yang dahulunya dikenali sebagai Ikatan Relawan Rakyat Malaysia. Kini ditugaskan untuk memelihara dan mengekalkan keselamatan negara daripada pelbagai ancaman tidak kira dari luar maupun dari dalam negara.
Akhir sekali, Yayasan Amal Malaysia ataupun dikenali sebagai Amal merupakan sebuah pertubuhan bukan kerajaan, juga dikenali sebagai pengasas dan ahli Persekutuan Antarabangsa untuk Bantuan dan Pembangunan IFRD, organisasi yang bekerja untuk menyokong dan membantu komuniti termiskin tanpa mengira bangsa, kepercayaan atau kewarganegaraan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Nabilah binti Muhammad Romli akan membentangkan kesimpulan untuk tajuk kumpulan kami iaitu tanggungjawab sosial. Kesimpulannya, terdapat banyak kebaikan yang diperoleh sekiranya kita melakukan aktiviti tanggungjawab sosial yang membantu mereka yang berada di dalam kesusahan. Setiap di antara kita seharusnya mencari peluang untuk menyertai aktiviti seperti ini sekurang-kurangnya sekali untuk merasai pengalaman dan tidak buta hati. Golongan berkuasa dan barisan pemimpin masyarakat sepatutnya menghabiskan lebih masa dalam aktiviti seperti ini agar masyarakat yang lebih baik dapat dilahirkan. Ahli falsafah tasawuf Samuel Johnson pernah mengungkapkan, masa depan dibeli oleh masa sekarang. Ungkapan tersebut jelas mengatakan bahawa jika kita ingin mendapatkan manfaat, kerja amal atau sukarela, kita perlu bertindak sekarang agar masa hadapan kita dan generasi akan datang terjamin. Seterusnya dapat menjadi contoh atau model kepada masyarakat antarabangsa dalam menjadi prihatin serta penyayang antara satu sama lain. Tajuk yang dibentangkan ini amat penting kepada semua pihak kerana ianya dapat membawa banyak kebaikan bukan sahaja kepada diri sendiri malahan juga kepada masyarakat dan negara. Jadi, semua pihak haruslah menggenggam bara api biar sampai menjadi arang untuk meneruskan kegiatan tanggungjawab sosial di masa akan datang. Sorry, it's DJ.